والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Muka surat lama tinggal ni 6 ni. Kata Musannif rahimahullah taala muka surat 6 kalau gitu kita dan menerima rukun-rukun Islam seperti sembahyang dan zakat dan puasa dan haji itu wajib usuli dan mengerjanya dengan perbuatan rukun-rukun Islam itu wajib furu'i. Hadirin sekalian, pertama sekali marilah kita rasakan syukur, terima kasih kepada Allah Taala. Syukur kita pertama sekali nikmat hidup masih Allah Taala beri kita. Seterusnya syukur kita hidup kita Allah Taala bagi kita Islam. Yang mak ayah kita Islam, maka Islamlah kita. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Taala jadikan kita nak hadir ke majlis ilmu, nak ambil faham ilmu dan nak belajar ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu apa yang dibawanya kita dapat membenarkan di hati, kita akui, kita iktiraf, kita memperakui bahawasanya apa yang dibawanya betul, dan dalam masa yang sama pula kita boleh taat ikut perintah dia, tinggalkan larangannya. Allah Ta'ala jadikan kita begitu adalah sebesar-besar keadaan yang diberi ke kita. Jadi syukur di atas nikmat hidup, di atas Islam, dan boleh membenarkan di hati, itulah dikatakan iman. Boleh taat patuh pada perintah Allah Ta'ala, itulah dikatakan taqwa. Syukur banyak-banyak kita hidup dalam keadaan Islam, iman, taqwa. Tengok sekeliling kita tuan-tuan, ramai yang tak dapat nikmat-nikmat ni. Syukur juga kesihatan, lapang masa diberi, hidayat taufik diberi ke kita. Hidayat taufik dengan mana diberikan kita nampak main masjid, main sembahyang Jumaat ni ialah baik, dan diberikan kita keupayaan untuk boleh hadir dan membuat kebaikan itu. Syukur banyak-banyak Allah Ta'ala kekalkan nikmat itu ke kita. Dengan itu dapat solat maghrib dengan berjemaah, dan dapat kita menunggu, meluangkan masa untuk berada dalam masjid ni, untuk kita meneruskan bacaan kitab pada kitab Paku Iman ni, insya-Allah. Dan kita dalam masjid ni peluang mendapatkan iktikaf besar, pasal kita dah dalam masjid dah. Cuma iktikaf adalah ibadah. Ibadah syarat nak sah mesti ada niat. Kalau kita tak mengkhususkan lagi keberadaan kita dalam ni semata-mata untuk ibadat, untuk iktikaf, mari kita niat sama-sama. Lepas niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Dengan kita mengkhususkan aku ada dalam masjid ni iktikaf kerana Allah Ta'ala, hasil pahala insya-Allah sepanjang keberadaan kita dalam masjid ni Allah Ta'ala hitung sebagai amal soleh. Amin. Kata musannif, dan menerima rukun-rukun Islam seperti sembahyang dan zakat dan puasa itu dan haji itu adalah wajib usuli, dan mengerjanya dengan perbuatan rukun-rukun Islam itu adalah wajib furu'i. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni kalau ikut masih bicaranya dasar, kita bicara daripada kitab yang kecil, comel, nipis ni, nak bicara Islam yang kita dah lalu lepas definisi Islam itu. Yang Islam ini yang dengan kita dah bicara lepas, untuk nama Islam mestilah mengaku dengan lidah. Kalau disebut orang kafir mestilah mengaku dengan lidah dia, dengan kalimah syahadah, dan dia menerima apa jua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada penolakan. Begitu juga kita, untuk kita jadi Islam, yang kita walaupun dah Islam sejak pada kecil, untuk sah Islam kita, untuk kita masih kekal dalam keadaan Islam, mestilah kita ni menerima dengan lidah, mengakui, mengiktiraf dengan lidah kita apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya perkara yang dipanggil maklum fid din bi darurah. Kita dah belajar benda-benda tu.
mestilah diiktiraf, diakui, tak boleh ada apa-apa istilah tolak, bangkang, nafi, apatah lagi persenda, perolok, permain-mainkan. Semua tu adalah kesalahan yang boleh membatalkan balik kalimah syahadah. Jadi kalau ada pengakuan lidah, mengakui, mengiktiraf semua ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun nisbah taat, dia tak mau taat, dia tak boleh taat, duduk sibuk dengan benda-benda yang menyibukkan dia, tak boleh taat, ataupun dia tak boleh tinggalkan larangan kerana terpengaruh, terikut hawa nafsu, ada environment yang menyebabkan dia terikut dan boleh merempuh saja larangan Allah Ta'ala, sekalipun dia tak boleh taat dan tak boleh tinggalkan maksiat, tapi kalau diiktiraf ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih iktiraf yang wajib ialah wajib, yang haram adalah haram dan sebagainya, apa yang telah kita belajar lepas, orang ni dari segi kita bicara bab Islam, masih hukum Islam ke dia? Masih dalam definisi Islam. Dan kita dah bicara rukun Islam, rukun bukan makna rukun. Kalau ada makna rukun pun dalam kalimah syahadah saja, itu pun dalam bab konteks orang kafir nak masuk Islam. Jadi kita nak sambung ni adalah sedikit dia nak rumuskan balik apa yang telah kita belajar bab lepas dalam bab Islam, dan sedikit ada istilah yang dia nak ingatkan balik kepada kita tentang istilah ada wajib usuli, wajib furu'i, dan sedikit contoh untuk memantapkan apa yang telah kita belajar itu. Baik. Jadi pertama sekali penyataan dia dengan apa yang telah kita belajar tu, kata dia menerima rukun-rukun Islam seperti sembahyang dan zakat dan puasa dan haji itu wajib usuli. Okey, fakta dia situ. Jadi bila dikata menerima rukun Islam, menerima macam mana? Menerima dengan lidah lah. Maksudnya lidah dia perakui semua rukun-rukun Islam. Contoh dia bagi sini adalah sembahyang, zakat, puasa, haji. Dan kalau ikut apa yang telah kita bicara lepas, termasuk dalam istilah ni ialah apa-apa yang dipanggil ma'lum fid din bid-dururah. Mestilah mulut mengakui, mengiktiraf. Dalam bab Islam ni macam ni, tentang rukun Islam, begitu juga dalam bab keimanan, mesti mengakui Tuhan sebenar ialah Allah. Agama yang orang Ta'ala hanya terima adalah Islam. Nabi yang akhir zaman ialah Nabi Muhammad. Dia membenarkan semua Nabi-Nabi dulu, beriman bahawasanya dia ni terima wahyu dengan malaikat, dan malaikat yang bawa tu ialah Jibril, dan mengaku mengiktiraf semua malaikat-malaikat yang ada, yang sepatutnya kita kena beriman. Mengaku dengan semua Nabi-Nabi Rasul yang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Mengaku dengan Quran yang dibawa, mengaku apa isi kandungan Quran, sekalipun benda tu bukan wajib tapi dia sunat, tapi dia adalah mencontohi Nabi. Apa saja yang istilahnya ajaran Nabi Muhammad SAW, mesti mulut mesti jaga, iktiraf, akui, mengaku bahawasanya dia ialah benda baik, ajaran Nabi, muliakan dia, besarkan dia, hormat dia. Begitu juga bab kiamat, iman tentang kiamat, iman dengan qada qadar. Itu istilahnya maklum fid din bid-dururah. Kita mengaku dengan lidah di situ adalah wajib usuli. Yang kita dah belajar lepas, apa maksud wajib usuli? Mengaku, mengiktirafnya adalah kemestian tak buat, tak mengaku, tak iktiraf. Tak iktiraf tu kufur. Pasal wajib usuli bukan dengan makna buat dapat pahala, tinggal berdosa, bukan. Ini pelajaran awal kita dulu, tuan-tuan hadir tak hadir, faham tak faham, sebelum ni pernah mengaji tak pernah mengaji, tak pernah didedahkan ataupun tidak, hari ni dengar lah ni. Pasal benda pengetahuan Islam ni kita bukan pernah belajar dengan ilmu yang mantap di sekolah-sekolah kan, dengan tak tahu tu. Kita sekolah ni belajar macam ibarat melepaskan batuk di tangga je. Dia hanya sebagai kurikulum kebangsaan. Nak tak nak dibuat kurikulum agama, macam mana dibuat kurikulum buah pilah bahasa Arab, apa seumpama tu, habis-habis dia dibuat saja. Melepaskan batuk di tangga tu istilahnya. Dia tak ajar betul-betul mengikut akidah yang Rasulullah ajar kita. Macam mana yang Rasulullah dia ajar, sepatutnya kita kena beriman dan iktikad, tak diajar macam tu dalam silibus kebangsaan. Okey, baik. Jadi itu yang saya sebut, tuan-tuan tak pernah dengar ni baik-baik. Jadi apa yang telah kita belajar lepas tentang kita mesti mengaku dengan lidah dan mengiktiraf semua ajaran Nabi kita Muhammad SAW ni, mengaku dia adalah kemestian, dan dengan mengaku dan mengiktiraf semua ajaran ni, itulah yang mengekalkan status quo kita sebagai orang Islam. Status quo dengan mana kita punya status duk Islam siap dah, dengan sebab mak bapak kita Islam, maka kekal keislaman itu. Dengan sebab kita mengaku dan mengiktiraf ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ni. Mengiktiraf tu,
Satu adalah dipanggil wajib usuli. Satu. Dan mengerjanya dengan perbuatan adalah rukun Islam adalah wajib furu'i. Mengerja, membuat, apa bahasa lain, praktikal lahiriah, secara praktikal anggota zahir, sembahyang, puasa, zakat, haji, ataupun seumpama yang lain yang ada istilahnya Islamic practical, berikut cakap orang putih kan, yang ajaran Islam, ini adalah ajaran Islam. Melaksana dia, membuat dia dari segi hukum wajib, memang wajib lah, dan rukun Islam. Baik, walaupun dengan nama rukun kita dah bicara dulu, wajib dia tu dia bukan wajib usuli, tapi dia ialah wajib furu'i. Baik, wajib furu'i dengan mana apa? Definisi dah jumpa lepas. Apa wajib furu'i? Ini wajib yang selalu kita dengar. Wajib dengan mana? Kalau bahasa Arabnya ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala dengan membuat, tapi berdosa dengan meninggalkannya. Jadi tak sembahyang, tak puasa, tak zakat, tak haji, tak tutup aurat, tak mai sembahyang jemaah. Kita sebut ni dalam konteks semualah, kita sebut pilar umum ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tak taat, tak patuh dia, tak pergi belajar, tak tuntut ilmu, tak belajar dengan akidah yang sahih, tak pergi belajar tu, tak pergi belajar, tak tuntut ilmu, tak betulkan apa perbuatan sembahyang pun sembahyang macam kartun, puasa macam kartun, haji macam kartun, zakat macam kartun. Buah fikir tu macam kartun tu macam mana? Ikut dan nak buat, ilmu tak ada tapi ikut pula otak sendiri. Tu kartun lah maksud saya. Sembahyang kartun, haji kartun, sampai dah buat haji tapi balik haji apa dia haji apa tak tahu, tu haji kartun. Haji tamatuk ke kiran ke haji ifrad, saya tak pernah dengar tu. Ya Allah, balik haji je. Sembahyang jemaah ni pakcik tadi muafiq ke masbuk, apa tu? Berapa tahun dah pakcik jemaah? Saya jemaah sejak kecil lagi. Masbuk muafiq apa tak pernah dengar saya. Ya Allah, haji tu sembahyang jemaah kartun. Pasal apa? Sembahyang jemaah tapi tak pernah dengar masbuk muafiq, tak pernah dengar permasalahan masbuk muafiq, kartun. Saya kata kartun dengan siapa tuan? Itu prosedur untuk faham dalam masalah sembahyang, masalah solat. Macam mana pun asal kita nak sebut ialah kalau rukun syarat apa saya sebut sekali lalu, praktikal Islam, kartun tak kartun tu. Jadi kalau dia tak buat, tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah haji, tak pernah tuntut ilmu, tak pernah belajar pun tentang Islam, masjid pun tak pernah dipedulinya, raya pun tak pernah ambil tahu, katalah gitu. Dari segi hukum melaksana, kita sebut ni masalah melaksana. Dia tak sembahyang apa tu, namanya berdosa, fasik, zalim, menzalimi diri sendiri. Buah bahasa itu status masih Islam. Islam apa? Islam fasik, Islam asi, Islam dahaka. Bahasa kasar saya sebut Islam bengong. Islam baka dan keturunan, itu orang selalu sebut Islam baka. Islam baka Islam apa? Islam yang tak ada taat langsung. Sikit kalau semak, pasal apa tak ada taat? Pasal wajib usuli itu tak ada. Wajib usuli itu tak ada. Dia tak mengiktiraf, tak mengakui. Macam mana pun, kalau mulut dia tak pernah istilahnya bangkang, tolak, nafi, mempersenda, memperelok perkara-perkara yang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, istilahnya benda yang maklum fiddin biddarurah itu, mulut tak pernah kata apa-apa, cuma tak taat, namanya fasik berdosa. Kalau mati masih Islam, mati, mandikan dia, sembahyangkan dia, mandikan dia, kafankan dia, sembahyangkan dia, jenazah dia dikebumikan dalam kuburan Islam, doa Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, doakan dia. He still Muslims. Why? Pasal dia tidak melanggar syarat untuk kekal co-status as a Muslim. Apa dia? Dia tak pernah bangkang, dia memperakui, menerima. Kalau tak pernah dengar dia cakap pun, dia di atas status asal lah. Mak bapak di Islam, hukum Islam, tak sembahyang apa-apa, tak pernah dengar pun dia kata sembahyang bagus, sembahyang wajib, tak pernah. Tapi tak pernah dengar dia kata apalah sembahyang mengarut, zakat ni mana pula wajib, haji, merepet, dia tak pernah dengar. Kita tak pernah dengar tu. Masih kekal status macam mana asal dia, mak bapak di Islam, di Islam. Walaupun dia tak pernah sembahyang, katalah buat larangan, sekalipun dia minum arak, sekalipun dia zina, sekalipun dia bunuh orang, sekalipun dia ialah pencuri, perompak yang tulis dekat papan kenyataan tu, tu yang buat lari duit masjid, buat lari barang orang, dia yang pancing duit masjid rupanya. Tapi tak pernah dia kata mencuri ini halal, mencuri ini halal untuk aku halal mencuri. Dia tak pernah kata macam tu. Bahkan dia mencuri, dia menyorok, dia lari macam apa? Pasal dia tahu berdosa, pasal dia tahu salah, namanya fasik berdosa. Masih Islam.
Pasal apa? Pasal praktikal Islam yang dalam bentuk lahiriah ni, antaranya sembahyang, puasa, zakat, haji, yang rukun Islam, yang itu benda yang common knowledge, simply known among the Muslim. Ini adalah Islamic practical. Takkan tak tahu? Tak tahu tu satu hal. Apa yang kita bicara ialah masalah laksana. Dia tak buat. Dia tak buat, namanya berdosa, fasik, zalim. Kafir ke? Tidak. Tidak. Tak boleh kata kafir kat dia. Kaedah ahli sunnah wal jamaah, la nukafir mu'minan bil wizri. Kita tak mengkafirkan seseorang dengan semata-mata perbuatan dosa. Ya. Dengan semata-mata perbuatan dosa kita tak kafirkan orang. Tutang kafirkan orang. Begitu juga kat kita, kena sedar status kita. Kita ni masih Islam tak Islam. Jangan tak tahu kita masih Islam selagi kita tak buat ada perbuatan-perbuatan kafir. Apa dia? Jangan ada istilah yang dulu kita dah belajar dengan apa di sebalik apa kita sebut ni. Jangan ada benda yang istilahnya hukum Islam yang kau tak terima. Kau tak buat, itu fasik dosa. Tapi jangan kau tak terima, tak iktiraf. Contoh macam mana pun dia sebut, kita dah lalu istilah wajib usuli dan furu'i, cuma dia nak sedarkan balik. Kod kita tak perasan, mungkin kita terlepas pandang, ataupun hari itu tak ada yang mengaji. Hari ini ada peluang lagi untuk faham bab tu, alhamdulillah. Untuk fahamkan elok, mengaku mengiktiraf dengan lidah itu adalah wajib usuli, membuat dan melaksananya adalah wajib furu'i. Apa makna usuli? Buat berpahala, meninggalkannya, meninggalkan maksudnya tak iktiraf, tolak, bangkang, nafi, perolok, persenda apa yang Rasulullah bawa, yang ajaran Islam, yang perkara bab keimanan berlaku di sebalik daripada mengaku dan iktiraf, itu kafir. Tak pergi belajar berdosa, tapi tak iktiraf, kafir. Itu adalah wajib usuli. Tak sembahyang, berdosa. Itu adalah wajib furu'i. Pasal masalah mengaku iktiraf tu, itu adalah bab pengiktirafan. Itulah Islam, mengaku dengan lidah. Tengok balik tarikh itu. Islam ialah mesti mengaku dengan lidah. Yang Rasulullah ada isyarat dalam hadis dia, kata al-iman al-iqrarun bil lisan. Mengaku dengan lidah. Mengaku apa? Mengaku apa saja. Kalau asal dalam bahasa Arab, dia mesti tasdik bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa saja. Tu ayat dia. Awak panjang-panjang suara tu nak menunjukkan umum tu. Apa saja perkara yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad SAW. Even you tak buat, tapi you mesti iktiraf. Even benda tu kita kata alah benda kecil-kecil je, walaupun kecil you mesti iktiraf. Jangan pelakir. Jangan kata alah simpan janggut macam kambing je. No. That's the rule. Yes, you mesti iktiraf. Janggut bagus. You tak mau simpan janggut, you nak cukur punya pasal. Kau nak langgar tu you masalah, tapi you mesti iktiraf. Simpan janggut bagus tak? Bagus. You pasal apa tak ada janggut? Macam-macam lah. Tapi Rasulullah is the best. Mesti iktiraf. You pelakir walaupun benda kecil sekadar tu. Janggut, alah macam kambing. Macam kambing tu pelakir. Itu dah langgar tertib dan peraturan wajib usuli. Apa? Tuan jawab. Dah belajar kaedah, tak payah tanya mufti kan? Enggak. Dah belajar, tak payah tanya mufti. Kita boleh lagi hukum. Cuma menghukum ke orang dengan tak pasti masalah juga. Tapi dari segi sebab kita belajar ni untuk kita berjaga-jaga. Macam mana pun orang, kita tengok apa dia bercakap, dengan kita faham ilmu ni, kita boleh kelaskan dia. Ni kelas ni. Ni kelas A. A tu baguslah. Ni B, kelas bengong. Masuk bengong ni jahil. Ni kelas C. Ni kelas K. Apa? Kafir. Pasal apa kafir? Dia pelekeh Nabi. Dia tak apa simpan janggut macam kambing. Nanti Ustaz. Hanya cakap itu. Kalau saya ajar kelahi dulu, rasanya saya tak ingat sini pernah sebut tak sebut. Dia pelekeh itu, lawan dia sikit. Ada janggut macam kambing, hang tak ada janggut macam babi. Itu. Dia nak pelekeh janggut, pelekeh dia balik. Babi ada janggut tak? Tak ada. Bagus. Tu tak ada. Hang tak ada janggut macam babi. Kita kata ada tak ada janggut macam babi, yang tu tak jatuh akidah. Cuma kasar sikit. Kasar lah. Tapi dia kata ada janggut macam kambing tu kafir. Pasal apa? Masalah janggut bukan masalah kambing. Ini masalah itu adalah perkara yang ada pada batang tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun janggut ni kita kata bulu-bulu yang
normally orang Ta'ala jadi anak kita. Jadi dah ada orang lelaki ada janggut, memang ada janggut, tapi bila ada kat Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, apa yang ada pada Rasulullah adalah contoh ikutan yang baik. Kau mesti iktiraf, kau mesti muliakan, kau mesti hormat. Kau tak nak simpan janggut, itu cerita lain. Itu furu' itu furu'. Jangan tak iktiraf. Disiplin ni yang tuan-tuan, sikit saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan biasa belajar sekolah kebangsaan dulu? Siapa pernah belajar macam ni? Disiplin macam ni kat sekolah kebangsaan tu? Ada? Sikit angkat tangan. Kok saya tak nampak, mata saya terang ni tuan-tuan. Yang tu boleh baca gitu. Masa saya, kok saya tak nampak. Ada? So, tuan-tuan tak pernah belajar sekolah kebangsaan tu? Jangan dengar saya sebut. Memang sekolah kebangsaan tak ada ajar benda-benda macam ni. Saya sekolah kebangsaan. Kotlah saya punya guru dia leceh kot, saya tak ajar kan. Masa guru tuan-tuan ajar macam tu kan. Sama je pasal kita dia ajar mengikut silibus. Dan saya pegang buku silibus tuan-tuan. Saya mengajar sekolah, dulu pernah mengajar sekolah rendah, tak pernah dengar mengajar lah. Sekolah menengah, saya pegang silibus. Saya pegang apa sukatan pelajaran. Saya adalah guru yang memegang. Saya penatiar guru bahasa Arab. Saya pernah penatiar guru syariah Islam. Saya pegang buku silibus, dan bila guru ni tuan, bila ada silibus, dia ada huraian silibus. Tuan faham ke? Tuan tak tahu tanya guru-guru. Saya ada graduate guru lah. Bukan saya guru pondok, saya ada graduate, tapi graduate diploma taklah sampai ijazah. Diploma panggil graduate ke? Oh tak, sorry lah. Kalau salah tu sorry lah. Nak upgrade lah, sorry. Jadi adalah diploma lah yang tu. Jadi maksudnya saya didedah, saya tahulah istilah-istilah tu. Dia ada sukatan pelajaran, ada huraian sukatan. Tak ada huraian sukatan yang macam saya sebut ni. Tak ada. Ajar gitu. Islam iman, rukun iman. Itu ialah pun kita belajar. Saya belajar pun tuan-tuan, masuk pondok pun tok guru ajar sikit biji. Awal-awal kitab. Awal-awal ilmu tauhid mengaji tu dulu. Kita ni dah tua tak pernah belajar tu, yang nak mati pun sampai tak tahu peraturan ni. Mana yang dia panggil usuli dan furu' ni. Tu yang dia boleh pelekeh janggut Nabi. Dia kata Nabi Muhammad lu ada janggut pasal tak ada pisau nasihat. Orang tua tu sampai lani cakap gitu. Pasal tak ada pisau cukur. Hang tak nak simpan janggut macam pasal, tapi hang cakapnya tu dari segi haram mesti. Kalau maksud kau pelekeh Tuhan, yang tu yang kita bicara ni. Kalau hang cakap tu atas bengong kau, bengong. Tapi berdosa mesti. Cuai, memang cuai, tak pernah belajar. Masa bila kau belajar Islam? Okey. Tu tak nak marah sikit tu. Emosi sikit tu. Sorry. Dia geram kan, dia kena tu kan. Pasal benda tu ada keliling kita. Kita ada kayu ukur ni. Kita tuan-tuan saya tak tahu kot tak ada kayu ukur, relax je. Saya bila ada kayu ukur, saya berang kan. Berang ni apa cengih, apa ponggol Tuan saya buat misalnya ni. Tuan-tuan datang ke masjid, jangan benda saya sebut sensitivity Tuan satu masjid, tuan-tuan yang bertanggungjawab pasang kipas dah ada depan mata tuan saya sebut satu isu. Tuan-tuan ialah jatuh rasa yang tanggungjawab ni. Katalah belanja dia, katalah 1,060,000. Katalah tiba-tiba pasang kipas yang macam tu punya kos. Macam ni yang bunyi. Krek. Tuan-tuan buat blur. Tuan-tuan orang awam pun yang tuan-tuan ada sensitivity tentang kualiti benda dengan nilai harga, tuan-tuan komplain. Jawab. Why? Pasal you ada kayu ukur tau. Tuan-tuan yang tak ada kayu ukur, nak bunyi lah. Tambah pula tuan-tuan bodoh pula, ada jabariah pula. Takdir ilahi nak bunyi. Bagaimana? Bengong. Sah. Saya nak sebut contoh. Saya ada sensitivity dengan ilmu. Tak boleh. Salah ni. Salah. Itu yang dia ngamuk dia ada emosional sikit lah bila bercakap tu. Macam mana pun, kita nak emosi tak emosi pun, kita diajar dengan hadis Rasulullah nak sebut ni. Kita marah dan suka kita kerana Allah. Apa maksudnya? Kita marah dan suka kita di atas disiplin yang Allah Ta'ala ajar, yang Rasulullah ajar kita. Itu kita marah. Kita suka yang Allah dan Rasul ajar. Disiplin kita apa yang kena suka. Itu yang kita bertemu, berpisah kerana Allah.
Maksudnya kalau bertemu, kita berkawan dengan siapa? Kita masuk masjid, tuan-tuan dengar saya mengajar siapa? Kerana Allah. Kalau tuan-tuan tak mau mengaji, kata saya macam ni, katalah macam tu. Saya tak mau mengajar siapa? Kerana Allah ajar. Siapa hangpa tak mau mengaji? Buat penat aku ajar. Nak sebut apa ni? Bertemu berpisah kerana Allah. Kawan pun, kita tengok ni nasihat dia. Suruh dia ikut agama. Dia tengok dia tak nak. Aku tak kawan tau. Unfriend with you. Why? You tak nak ikut Allah Ta'ala. You tak nak ikut Rasul. Pasal apa? Aku kawan kau kerana Allah. Aku benci dengan kau. Aku unfriend dengan kau. Kerana Allah je. Nanti harus. Tambah pula bab usul ni. Hang pelakir Nabi. Hang pelakir Islam. Unfriend with you. Go to hell lah. Oh, boleh lah marah. Okay. Saya nak ajar sepadan. Usuli huruf ni. Siap. Baik, di atas kaedah itu. Tengok, barulah kita bila mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah, baru kita faham sepir ni, baru kita tengok nanti, oh padahal ulama ni kata salah kafir, oh tak kafir, oh padahal dia orang kata kafir pasal ada kayu ukurnya. Kita tak pernah belajar. Tak boleh kafir mengkafir, oi. Kita tak diajar kafir mengkafir. Orang yang memang tak kafir, kita memang tak diajar kafir kan dia. Memang salah. Disiplin pun memang macam tu. Tapi kalau memang kafir, hang tak kata kafir, hang yang kafir. Macam hang bodoh, hang tak tahu dia kafir, tapi hang kata dia tak kafir. Nampak? Orang yang jadi Islam, hang kata dia tak Islam. Sedangkan dia dah jadi Islam, tapi hang tak terima, tak iktiraf. Kata dia Islam. Hang lah kafir pasal hang sepatutnya orang Islam kena mengaku Islam. Begitu juga dia buat ada benda murtad, sepatutnya kena kata murtad, tapi hang tak kata dia murtad, tapi hang kan masih iktiraf dia Islam, sedangkan perbuatan tu murtad. Gila kan? Macam mana orang murtad hang kata tak murtad? Ni sepadan akidah kan? Benda yang baik, elok tak elok, tuan-tuan boleh begini lah, elok tak elok. Benda-benda tak elok, tuan-tuan kata elok. Elok kipas terang tu, bodoh. Cuma bab benda bodoh. Bab akidah tuan-tuan kafir kan? Lekak dalam meja ni. Kafir kan? Dia bab kafir, bab akidah. Kita sembang akidah ni. Bukan sembang busuk, bukan sembang buruk, bukan sembang usul. Baik. Jadi di atas kaedah itu, maka kerana inilah tiada jadi kafir orang yang tiada pernah semayang. Orang tak pernah semayang. Satu orang tanya ni, tak pernah semayang, Jumaat orang tak pergi. Nak kata apa kat orang ni? Nak kata apa orang ni? Dia ni macam mana? Masih Islam. Tapi Islam pasik lah, berdosa lah. Kita nasihatkanlah dia. Tapi kalau kata dia mati macam mana? Mati masih Islam. Jadi mandikan dia, kapankan dia, semayangkan dia. Dan dalam semayang tu kita doa, Allahumma maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Kalau talqin, baca talqin dia. Oi mayat, kau dah mati ni, aku duduk atas kubur, kau duduk dalam kubur. Itu cakap Melayu kan. Sekali kami beredar pada tanah perkuburan ni, datang dua orang malaikat, dia pendudukkan kau. Allah Ta'ala bagi nyawa separuh badan kau untuk kau jawab pertanyaan malaikat. Kau jangan takut, jangan gentar. Baca talqin kat dia. Tanam perkuburan Islam. Nak masuk perkuburan Islam, katalah ni tanah perkuburan Islam baru, dia disemadikan di situ. Masuk pun bagi salam kata Assalamualaikum, pasal he still Muslim. Walaupun dah jadi mayat, he still Muslim. Why? Pasal dia hanya tak semayang. Cuma hanya tu bukan nak menunjukkan LS semayang. No. Sorry lah kalau tuan-tuan tersangka itu. Maksudnya dia hanya tinggal semayang. Atas kita bicara ni, dia hanya tinggal semayang, maksudnya dia tinggal semayang, tapi dia tidak menafikan kewajipan semayang. Kalau kata dia tak pernah cakap, tu baguslah. Maksudnya apa nak hukum apa? Dia ikut hukum asal lah. Mak bapak dia macam ni, Islam. Jadi masih still Islam lah. Tapi kalau ada pelekeh, dia memang jatuh. Dengar sikit ayat ni. Bila jatuh maksudnya jadi kafir, tidak akan jadi Islam, melainkan dengan syahadah yang baru, dengan keadaan dia sedar apa yang menjadi kafir pada dia, dan dia syahadah dengan kosot dia menarik balik apa yang menyebabkan dia jadi kafir, baru masuk Islam semula. Hadis yang orang Islam tak mengaji. Itu saya sebut nama Tok Dad dulu kan. Saya tak sebut nama, saya sebut orang tua tu tadi. Isyarat kat dia, tuan-tuan boleh faham maksudnya siapa dia tu. Dah lama lah isu ni, zaman saya duduk sekolah menengah lagi. Tahun 86, 80-an macam tu lah. Isu-isu janggut ni. Isu janggut dengan pisau dan set ni.
Sampai sekarang tuan-tuan, saya tak pernah dengar dia tarik balik kenyataan itu dan dia bertaubat, kata silap aku duk pelekeh Nabi, tak ada janggut pasal tak ada pisau nasihat, silap astagfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak tahu, kalau saya peribadi saya tak pernah dengar kenyataan dia, video dia ke apa ke. Ada juga kawan-kawan